Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Walukum Muhammad Fisol. Dan saya Atikah Muhammad Naim. Paparan utama Nasional 8 edisi 27 Mei. Malaysia tidak layan sebarang tuntutan asing. Rang Undang-Undang Mahkamah Syariah bukan hudud. Kerajaan mengulangi pendirian tegas, tidak mengiktiraf dan melayan sebarang tuntutan oleh mana-mana pihak ke atas Sabah. Wisma Putra dalam satu kenyataan hari ini berkata Sabah telah diiktiraf Pertubuhan Bangsa PBB dan masyarakat antarabangsa sebagai sebahagian dari Malaysia sejak 16 September 1963. Isu kedaulatan Sabah kembali menjadi tumpuan selepas bakal Presiden Filipina Rodrigo Duterte berhasrat untuk meneruskan tuntutan negara itu ke atas Sabah. Sementara itu, Ketua Menteri Datuk Seri Musa Aman dalam satu kenyataan menegaskan tuntutan Filipina ke atas Sabah adalah tidak relevan kerana Sabah tidak pernah mengiktiraf atau mengakui tindakan seumpama itu. Menurut beliau, Sabah berada dalam Malaysia dan memilih untuk kekal dalam Persekutuan Malaysia dan akan terus menjadi sebahagian daripada negara yang berdaulat ini sejak penubuhannya. Beliau berkata, penduduk di Sabah telah menikmati keamanan, kestabilan dan kemakmuran ekonomi dalam Malaysia. Rang Undang-Undang Persendirian iaitu Rang Undang-Undang Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah Pindaan 2016 yang dibentangkan Ahli Parlimen Marang Datuk Seri Abdul Hadi Awang di Dewan Rakyat semalam telah disalah tafsir oleh segelintir pihak. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak menegaskan rang undang-undang itu bukan berkaitan hudud. Sebaliknya, pindaan yang dicadangkan itu lebih kepada pemerkasaan sistem hukuman yang tertaluk di bawah Mahkamah Syariah. Jadi ini yang saya nak terangkan di sini bahawa pindaan tersebut tidak merupakan undang-undang hudud. Satu. Yang kedua, dia merupakan apa yang dikatakan sebagai enhanced punishment, peningkatan hukuman daripada 6 kali rotan kepada beberapa kali tertaluk kepada kesalahan tertentu, dan ini dalam bidang kuasa Mahkamah Syariah dan melibatkan hanya orang Islam sahaja. Tidak ada kena-mengena dengan orang bukan Islam. Dalam pada itu, PAS menyifatkan tindakan beberapa anggota Parlimen DAP yang mempertikai usul yang dibawanya mengenai rang Undang-Undang Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah Pindaan 2015 di Dewan Rakyat semalam sebagai tidak beradab dan ingin memusuhi Islam. Presidennya Datuk Seri Abdul Hadi Awang juga sedih kerana ada anggota Parlimen pembangkang beragama Islam yang bersekongkol dengan DAP untuk turut tidak menyokong rang undang-undang tersebut. Presiden PAS itu menegaskan pembentangan usul tersebut bukan kali pertama dibuat, malah ia pernah dilakukan tahun 1995. Dan kami merasa kesal kerana DAP menunjukkan sikap yang anti-Islam. Sekarang terang saya sebut anti-Islam. Nak bermusuh dengan orang Islam. Tak beradab dengan orang Islam. Dia melenting dan terus menentang dalam perkara yang berkait dengan orang Islam. Tak berkait dengan dia pun. Dan saya rasa kesal dengan PAN yang digunakan oleh DAP. Ini orang Islam pula, yang telah melanggar sempadan agama dia sendiri. Datuk Seri Abdul Hadi yang juga Ahli Parlimen Marang menyatakannya perkara tersebut pada sidang media di Rusila. Perdana Menteri juga hari ini mengesahkan Gubernur Bank Negara Datuk Muhammad Ibrahim telah membuat laporan polis terhadap Wall Street Journal berhubung isu 1MDB. Kes disiasat mengikut Akta Rahsia Rasmi OSA. Well, the police have to investigate. They have to investigate, and this is very serious, you know. Publishing confidential document under OSA is very serious action on their part, and they must be able to provide us with the answers.
Datuk Seri Najib yang juga Presiden UMNO berkata demikian selepas mempengerusikan mesyuarat Majlis Tertinggi UMNO di Ibu Negara. Pada mesyuarat itu juga, Majlis Tertinggi tidak membincangkan kedudukan timbalan Presiden Tan Sri Muhyiddin Yassin dan bekas Menteri Besar Kedah Datuk Seri Mukris Tun Mahathir. Right? Apa ni? Kedudukan Tan Sri Muhyiddin Tak ada sebab tak bincang ini. yang kata ada yang maksudnya Dengar khabar. Tak ada pula ini. Giving the best possible result. Sebelum ini, ada pihak mahu membawa usul supaya Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Datuk Seri Mukris Tun Mahathir dilucutkan keahlian ekoran penglibatan mereka dalam gerakan deklarasi Mahathir. Majlis Tertinggi UMNO petang tadi juga sudah memutuskan calon bagi pilihan raya kecil PRK kawasan Parlimen Sungai Besar dan kawasan Parlimen Kuala Kangsar. Datuk Seri Najib berkata Naib Presiden Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi akan mengumumkan nama calon bagi Sungai Besar pukul 9 malam ini di Sungai Besar. Sementara nama calon Kuala Kangsar diumum esok pukul 4.30 petang di Kuala Kangsar. Soal calon Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri akan umum pada malam ni di Sungai Besar dan petang besok di Kuala Kangsar. Calon-calon sudah pun diputuskan. Setelah saya berunding bersama-sama dengan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Hisham Setiausaha Agong dan pengarah pilihan raya yang berkenaan. Perdana Menteri memberitahu media selepas mempengerusikan mesyuarat Majlis Tertinggi UMNO yang bermula pukul 3.30 petang di Menara Dato' On PWTC. Sementara itu, ahli Majlis Tertinggi UMNO menyarankan kepada semua anggotanya jika sayangkan parti turun bersama-sama untuk berkempen. Ucap terima kasih tahniah seperti apa yang Amat Berhormat Presiden telah sebutkan tadi. Kita ucap tahniah kepada negeri BN Sarawak dan lain urusan biasalah. Apa lagi? Kita berkempen secara sederhana. Kita akan berkempen dalam keadaan berhemah dan juga menjelang bulan Ramadan ini, dan kita ingin pastikan calon kita menang. Dan mengenai pasti isu semasa untuk kita selesaikan dan ketengahkan. Dan kita juga minta kalau benar Tan Sri Muhyiddin dan juga Mukris dan lain sayangkan parti UMNO, maka mereka patut turun berkempen untuk memenangkan UMNO di kedua-dua tempat ini. Ini menunjukkan kesetiaan mereka kepada UMNO dan Barisan Nasional. Kebetulan pilihan raya jatuh dalam bulan puasa, bulan Ramadan, jadi adalah dinasihatkan aktiviti-aktiviti yang berpatutan sesuai dengan bulan puasa. That's all. Itu je. Mengenai jentera kita, mengenai program-program yang akan dibuat dan mengenai strategi-strategi kita, yang mana akhirnya kita insyaAllah dengan izin Tuhan, saya yakin BN boleh kekal di Sungai Besar. Hari ini kita bincang pasal kejayaan di Sarawak dan persiapan untuk jentera pilihan raya untuk PRK. Dua-dua ni, itu saja hari ini. Di mana diminta semua ahli fokus kepada untuk memenangi PRK dan juga PRU lah. Jadi minta supaya mengambil contoh kesepakatan di Sarawak yang membawa kemenangan besar kepada Barisan Nasional, dan kalau boleh kesepakatan di Sarawak itu diterjemahkan di Semenanjung untuk kita menghadapi pilihan raya yang akan datang, PRU 14. Dan pada masa yang sama juga kita besok ada program di Matic bersama dengan Adinda She Says
Maksudnya kita tak melupakan walaupun kedua-dua PRK tapi kerja utama tetap dijalankan. Jentera Puteri bagaimana untuk di PRK? Polis akan menyiasat individu yang dikaitkan menjual maklumat pengkalan data penduduk negara yang didakwa digunakan untuk mendapatkan 1.2 juta tandatangan projek deklarasi Tun Dr. Mahathir. Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Nur Rashid Ibrahim menegaskan pihaknya akan meneliti sama ada wujud asas kesalahan di bawah Akta Rahsia Rasmi 1972 sebelum memanggil mana-mana individu memberi keterangan. Nak kena tengok apa maklumat. Saya belum tengok lagi sebenarnya apa yang maklumat yang dibocorkan tu. Kalau ia maklumat yang classified, so kita akan menjalankan siasatan. Ia merupakan satu kesalahan. Beliau berkata demikian selepas majlis serah terima tugas pengarah Jabatan Sumber Strategik dan Teknologi START di Pulapul di Ibu Negara. Semalam, seorang pengatur cara komputer bebas mendakwa beliau ditipu dalam penjualan 900,000 nama daripada pangkalan data untuk menipu tanda tangan dalam projek memorandum deklarasi Tun Dr. Mahathir. Azharuddin Othman, 30 tahun, mendakwa beliau dihubungi oleh seorang individu pada 27 April lalu menjanjikannya bayaran RM5,000 sebagai habuan. Dalam akuan bersumpahnya, beliau mengaku membekalkan data yang diperlukan kepada Syarul Emma Rena Abu Samah yang turut dikenali dengan gelaran Ratu Naga. Akuan bersumpah itu diedarkan kepada pemberita pada satu sidang media di Ibu Negara semalam. Mahkamah Session Kuala Lumpur menjatuhkan hukuman penjara 6 bulan terhadap Vivian Lee selepas didapati bersalah atas tuduhan menerbitkan satu penerbitan menghasut di laman sosial Facebook yang mempersenda umat Islam dan bulan Ramadan 3 tahun yang lalu. Hakim Abdul Rashid Daud memutuskan demikian selepas mendapati pembelaan bekas teman wanita penulis blog kontroversi Elvin Tan itu gagal menimbulkan sebarang keraguan munasabah. Hakim bagaimanapun membenarkan permohonan penangguhan pelaksanaan hukuman tersebut sementara menunggu rayuan di Mahkamah Tinggi. Mengikut pertuduhan, wanita itu didakwa bersama-sama bekas teman lelakinya menerbitkan satu penerbitan menghasut di laman sosial Facebook Elvin dan Vivian LVV iaitu gambar dan komen bertajuk Selamat Berbuka Puasa dengan bak kutih wangi enak dan menyelerakan yang mengandungi logo halal dan ayat-ayat yang mempunyai kecenderungan menghasut. Pertuduhan dikemukakan mengikut subsection 4-1-C Akta Hasutan 1948 yang dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Keseksaan. Sepanjang perbicaraan, Elvin tidak hadir kerana telah melarikan diri ke Amerika Syarikat. Susulan kenderaan menghalang laluan kecemasan sehingga mengakibatkan kematian dua beradik 22 Mei lepas, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Melaka kini dalam proses terakhir menghantar notis temu siasat kepada 91 pemandu kenderaan yang dikenal pasti terbabit. Ini termasuk 3 kenderaan Singapura yang terlibat menggunakan lorong kecemasan di kilometer 228 berhampiran tol air keruh menghala ke Simpang 4. Pengarah JPJ Melaka Muhammad Fadil Hassan berkata pemilik kenderaan yang menerima notis itu mempunyai masa 2 minggu untuk hadir ke pejabat JPJ. Sekiranya ingkar, saman ingkar akan dikeluarkan. Sikap pemandu yang tidak bertanggungjawab menggunakan lorong kecemasan itu menyebabkan kelewatan ambulans lebih 1 jam ke lokasi kemalangan. Masalah tersebut mengakibatkan 2 beradik meninggal dunia semasa mendapatkan rawatan di hospital. Daripada semalam kita keluarkan notis dan pemilik ataupun pemandu yang memandu kenderaan pada waktu itu perlu mematuhi datang ke JPJ dalam tempoh 2 minggu. Ya. Sekiranya ingkar apa? Sekiranya ingkar kita akan keluarkan saman ingkar mematuhi notis 114 itulah. Notis dah keluar kan? Dah dihantar? Notis kita dalam proses penghantaran. Sebab kita menerima arahan daripada Ibu Pejabat kemarin, semalam dengan hari ini kita dalam proses penghantaran notis lah. Beliau ditemui pemberita selepas majlis istiadat angkat sumpah jawatan tuan yang terutama yang di-Pertua Negeri Melaka bagi penggal keempat di air keruh. 3 pelajar warga asing mampu meraih keuntungan kira-kira RM126,000 sebulan dengan menjalankan perniagaan kereta sewa pandu sendiri tanpa permit sah.
Ketiga-tiga mereka ditahan di sekitar Cyberjaya hari ini dalam operasi khas Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ berkaitan ops kereta sewa pandu sendiri yang dilakukan warga asing terbabit. Timbalan Pengarah Kuasa Operasi JPJ Muhammad Kifli Mahasan berkata modus operandi yang digunakan mereka adalah menyewa kenderaan milik warga tempatan dan menyebabkannya kembali kepada warga asing atau individu lain dengan harga RM120 hingga RM140 sehari mengikut jenis kenderaan. Ketiga-tiga warga asing dari Nepal, Pakistan dan Bangladesh itu turut menyewa 3 premis di sekitar Cyberjaya untuk dijadikan tempat meletak kenderaan berkenaan. Tersebut telah ditahan dan ketiga-tiga buah kenderaan tersebut telah disita dan pihak kami akan mengambil tindakan untuk mengeluarkan saman dan seterusnya akan mendakwa warga negara asing berkenaan serta pemilik-pemilik kenderaan warga negara Malaysia yang telah memberi kenderaan tersebut disewakan tanpa kebenaran. Beliau berkata demikian pada sidang media berhubung ops warga asing di Putrajaya. Kesemua mereka disiasat mengikut Seksyen 23/2 Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987. Anugerah Kebajikan Kanak-Kanak 3G yang diterima Permata bukan sekadar melonjakkan program itu ke peringkat antarabangsa, malah membakar semangat pihak terlibat. Penaungnya Datin Sri Rosmah Mansur menegaskan ia boleh dijadikan dorongan untuk memajukan lagi Permata dengan pelbagai program baru pada masa hadapan. Saya sebenarnya tak sangka yang kita akan mendapat award pada malam ini. Walau bagaimanapun, saya merasa ini merupakan satu perkara ataupun satu fenomena di mana award ini boleh membakar lagi semangat kita untuk terus bekerja dan memikirkan apakah section ataupun sektor-sektor program-program yang harus kami lakukan untuk kanak-kanak terutama sekali di Malaysia. Dan insya-Allah kami harap dengan program-program ini akan dapat mengurangkan kejadian social problem di negara kita. Beliau berkata demikian selepas menghadiri Majlis Anugerah Tadbir Urus Baik Global 3G 2016 di Istanbul, Turki. Menurut Datin Sri Rosmah, beberapa pakar turut menyatakan Permata boleh dijadikan model di setiap negara. Anugerah disampaikan Syekh Aisyah Faleh Al-Thani yang merupakan pengasas dan pengerusi kumpulan Al-Faleh. Ia julung kali diadakan Badan Antarabangsa Cambridge IF Analytica yang membuat penyelidikan terhadap amalan takbir urus baik di peringkat global. Selain Permata, 4 penyertaan dari Malaysia turut menerima anugerah iaitu Universiti Teknologi Mara UiTM, Amanah Ikhtiar Malaysia, Agrobank dan Unit Pengurusan Prestasi dan Pelaksanaan Pemandu. Dalam ucapannya pada majlis itu, Datin Sri Rosmah menekankan keperluan pendidikan menyeluruh dan berkualiti pada awal usia kanak-kanak. Initiatives are benchmarked with relevant world-renowned centers with similar programs. Internationalization is an important aspect of the Permata program. Performance and achievement at both local and international levels, as well as periodic audits of the initiatives, are carried out to ensure quality and accountability. We have also established the Permata Foundation, which aims at providing financial assistance to not only our Permata children, but also to other children in their pursuit for education. Purata gaji dan upah bulanan rakyat Malaysia meningkat 5.3% kepada RM2,312 pada 2015 berbanding RM2,193 pada tahun sebelumnya.
Jabatan Perangkaan Malaysia dalam kenyataan hari ini berkata penengah gaji dan upah bulanan rakyat Malaysia tahun lepas juga meningkat 6.5% setahun kepada RM1,600 berbanding RM1,500 pada 2014. Statistik itu adalah hasil penyiasatan gaji dan upah yang dilaksanakan jabatan itu pada setiap tahun melalui pendekatan isi rumah bagi mendapatkan maklumat gaji dan upah bulanan pekerja bergaji di sektor awam dan swasta daripada pekerjaan utama. Kajian yang dijalankan secara persempelan keberangkalian juga mendapati purata gaji dan upah bulanan pekerja lelaki adalah 2,345 lebih tinggi berbanding pekerja perempuan iaitu 2,254. Jabatan Perangkaan Malaysia berkata gaji dan upah bulanan pekerja berpendidikan tertiari adalah lebih 2 kali ganda daripada pekerja berpendidikan menengah pada 2014 dan 2015. Purata gaji dan upah pekerja berpendidikan tertiari adalah 3,854 berbanding menengah 1,743. Purata gaji dan upah bulanan pekerja juga mencatatkan peningkatan iaitu 5.9% di bandar dan 6.1% di luar bandar. Pekerja bergaji yang direkodkan pada 2015 ialah seramai 10.2 juta orang. Keuntungan sebelum cukai melayan banking Berhad Maybank susut kepada RM1.93 bilion bagi suku pertama berakhir 31 Mac 2016. Ini berbanding RM2.24 bilion pada tempoh yang sama tahun lepas. Syarikat perbankan itu dalam satu kenyataan berkata penyusutan disebabkan kenaikan peruntukan yang disediakan menerusi akaun perbankan korporat dan perbankan perniagaan di pasaran terpilih yang terjejas akibat persekitaran operasi yang lemah. Keuntungan bersih bagi suku berkenaan sebanyak RM1.43 bilion berbanding RM1.70 bilion pada tempoh yang sama 2015. Bagaimanapun, pendapatan operasi bersih bagi suku berkenaan meningkat 8.1% kepada RM5.39 bilion tahun ke tahun disokong oleh kenaikan pendapatan berasaskan dana sebanyak 11.9% kepada RM3.82 bilion. Baik, sementara itu, keuntungan sebelum cukai AMMB Holdings Berhad M-Bank susut 33.53% kepada RM1.73 bilion bagi tahun kewangan yang berakhir pada 31 Mac 2016 setelah pendapatan segmen perbankan runcit dan borong berkurangan. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan M-Bank, Datuk Sulaiman Muhammad Tahir dalam satu kenyataan berkata, keputusan berkenaan menunjukkan persekitaran operasi yang sukar sejak setahun lepas di dalam dan luar negara. Perolehan susut kepada RM8.41 bilion berbanding RM9.15 bilion sebelumnya. Jumlah pendapatan perbaikan runcit berkurangan 14.2% berikutan tekanan margin dan pendapatan yuran yang lebih rendah, terutamanya kad kredit dan yuran berkaitan perdagangan. Bagi perbankan borong yang terdiri daripada 4 sub perniagaan, perbankan korporat dan komersial, pasaran global, perbankan pelaburan dan pengurusan dana, jumlah pendapatan merosot 13.1%. Niaga hadapan minyak mentah susut pada sesi dagangan awal Asia hari ini selepas pelabur bimbang harga lebih tinggi mungkin mengaktifkan semula pengeluaran sekaligus menambah kepada lebihan bekalan global. Minyak melepasi $50 Amerika setong buat kali pertama dalam tempoh 7 bulan semalam. Ekoran gangguan bekalan daripada kebakaran hutan di Kanada. Selain serangan di Libya serta Afrika Barat yang membantu mengurangkan pengeluaran harian sebanyak 4 juta tong, peningkatan permintaan dan kelemahan dolar menyokong harga minyak mentah. Ia mencapai paras $50.21 Amerika pada awal dagangan semalam tertinggi sejak awal Oktober. Minyak mentah Brent susut 9 sen kepada $49.50 Amerika hari ini. Pakej kedua bagi fasa pertama lebuh raya Pen Borneo Sabah laluan Tawau Sandakan melibatkan jarak 245 km akan dilancarkan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak esok.
Dan dijangka kira-kira 10,000 penduduk daerah Tawau akan menyaksikan pelancaran bersejarah itu di Padang SMK Balung Tawau. Pakej kedua ini melibatkan pembinaan jalan raya sejauh 5 km dari sambungan projek naik taraf Tawau Sempurna Fasa 1 ke belatan checkpoint Lahad Datu Sempurna Tawau dengan kos RM65 juta. Pelancaran pakej kedua laluan Tawau Sandakan ini merupakan sebahagian daripada 35 pakej dalam Fasa 1 lebuh raya Pen Borneo Sabah yang menelan kos RM12.86 bilion, membabitkan kerja-kerja naik taraf jalan sepanjang 706 km. Pakej pertama Fasa 1 projek lebuh raya Pen Borneo Sabah sebelum ini telah pun dilancarkan Perdana Menteri berlalu yang melibatkan jajaran paparan Daun Gongon sepanjang 11.7 km. Anggota Dewan Undangan Negeri Aduan Apas Datuk Haji Taufik Abu Bakar Titinga berkata, pelancaran projek Pen Borneo ini sememangnya amat ditunggu-tunggu rakyat Sabah. Kita memerlukan satu jajaran lebuh raya yang selesa dan selamat untuk pengguna. Sudah pasti pada masa yang sama juga ia akan meningkatkan sosioekonomi di kawasan berdekatan dengan jajaran lebuh raya Pen Borneo di Sabah ini, dan pada masa yang sama juga ia akan mempercepatkan perjalanan dan akan memastikan pengeluaran hasil-hasil daripada ladang-ladang akan dapat ke pasaran dalam waktu yang singkat dan juga dalam keadaan yang lebih selamat. Beliau yang juga Menteri Belia dan Sukan Sabah meninjau persiapan akhir pelancaran lebuh raya ini. Sambutan keamatan dan gawai adalah masa untuk kita bersyukur di atas apa yang kita telah capai dan menghargai kepelbagaian budaya. Bagi pihak kerajaan, saya ingin mengucapkan selamat Hari Keamatan dan selamat Hari Gawai kepada seluruh rakyat Malaysia. Pertubian Tadal Tagazo Do Keamatan, Gayu Guru, Gerai Damai. Sebenarnya cuti perayaan Pesta Keamatan dan Gawai, RTM Labuan mengagihkan cenderahati kepada orang ramai pada program Labuan FM sepanjang jalan kali ke-11. Program radio di lokasi ini bersetujuan mendekatkan warga kerja RTM Labuan dengan pendengar dan penonton kepada siaran radio dan TV RTM. Memberi sedikit cenderamata kepada orang ramai yang ingin balik kampung menyambut perayaan. Ini juga untuk memberi sentuhan kepada masyarakat agar teruskan menyokong dan terus mendengar Labuan FM. Kali ini RTM Labuan memilih lokasi Terminal Feri Kenderaan kerana ia merupakan pintu keluar masuk Labuan ke Tanah Besar Sabah. Cenderahati diberikan kepada penumpang yang pulang ke kampung halaman masing-masing dan ada yang mengambil peluang untuk bercuti dengan menaiki feri kenderaan. Di kesempatan cuti begini kan secara kebetulan saya serta keluarga menyeberang ke kampung Mapakul menghadiri majlis perkahwinan dengan menaiki kapal feri lah. Tiket pun kami rasa memang terlalu penuh, tapi kami tidak membawa kenderaan, jadi kami terus datang, terus beli saja. Sebenarnya perayaan cuti Pesta Keamatan ni, kami mengambil peluang lah. Saya mengambil peluang bersama keluarga, bawa anak-anak pergi ke seberang bercuti. Tiket sebenarnya sudah dibeli bulan 2 yang lalu, sebab kalau last minute garanti habis. Program turut mendapat kerjasama daripada Polis Diraja Malaysia dan Jabatan Bomba dan Penyelamat dengan mengedarkan risalah keselamatan diri dan harta benda terutamanya bagi yang meninggalkan rumah untuk bercuti. Enam rakyat Malaysia antara 14 yang ditahan polis Australia kerana disyaki menjadi anggota sindiket dadah antarabangsa. Mereka didakwa membawa masuk 200 kg dadah jenis metafetamin bernilai RM590 juta ke negara itu. Kesemua tertuduh ditahan semasa menaiki bot nelayan komersial di pantai barat Australia pada 27 April lalu. Namun, tiada dadah ditemukan dalam bot tersebut sehinggalah soal siasat yang membawa kepada penemuan dadah berkenaan dalam 2 buah rumah di barat Perth. Semua yang ditahan berumur 24 hingga 54 tahun. Mereka didakwa di sebuah mahkamah di Sydney hari ini.
Sabit kesalahan boleh dipenjara seumur hidup. Baiklah, untuk berita sukan dalam dan luar negara, kita bersama Muhammad Rizal Sarbini. Silakan Rizal. Kim Swee optimis Harimau Malaysia mampu mengaum di Yangon. Jose Mourinho kini boleh tersenyum lebar, impiannya jadi kenyataan. Terima kasih Atika dan Lokman. Assalamualaikum. Saya mulakan sukan malam ini dengan perkembangan skuad bola sepak kebangsaan. Malaysia harus menggunakan sepenuhnya kesempatan aksi persahabatan menentang Myanmar malam esok untuk memperkemas barisan sebelum berdepan Timor Leste dalam saingan play-off Piala Asia di Lakin minggu depan. Pengendali Harimau Malaysia Dato' Ong Kim Swee menuntut komitmen yang tinggi daripada pemain bagi melakar keputusan positif. Ahmad berpuas hati dengan kesungguhan semua pemain ketika menjalani latihan termasuk pemain JDT yang baru melaporkan diri. Sesi latihan terakhir di Yangon sebelum menentang tuan rumah akan digunakan sebaik mungkin bagi mencari kombinasi terbaik. Ya, keputusan akan lebih penting di sini di mana akan memberi kita motivasi untuk kita berjumpa dengan Timor Leste, dan pada masa yang sama saya ingin melihat struktur permainan kita lebih teratur, dan dengan perlawanan dengan Myanmar ini akan memberi saya banyak analisa tentang apa yang perlu kita perbaiki sebelum kita bermain dengan Timor Leste nanti. Bagi pemain pertahanan JDT Aidil Zafwan Abdul Razak yang turut tersenarai, beliau mahu rakan-rakan segera membentuk persefahaman yang baik dan cepat menerima segala arahan daripada ketua jurulatih sebelum aksi play-off. Kali ini kita akan cuba mencari persefahaman antara pemain satu sama lain, sebab kalau kita tengok pemain-pemain yang ada dipanggil kali ini kebanyakan ada yang pemain muka-muka baru kan. Pemain kelahiran Negeri Sembilan ini juga bersedia memikul tugas sebagai ketua pasukan jika diberikan kepercayaan. Skuad Harimau Malaysia ditemui di KLIA sebelum berlepas ke Yangon. Selepas Myanmar, skuad kebangsaan akan mengharungi dua perlawanan play-off kelayakan Piala Asia 2019 menentang Timor Leste di Lakin pada 2 dan 6 Jun ini. Beralih ke Liga Bola Sepak Rakyat LBR. Walaupun turun sebagai underdog, Kuching tetap menyimpan azam untuk menjulang kejuaraan edisi itu meskipun tanpa dua tonggak utama. Padang Besar yang diletakkan sebagai pasukan pilihan bakal turun dengan barisan terkuat untuk memberikan cabaran sengit kepada wakil dari Sarawak itu. Kuching bakal turun tanpa dua tonggak utama termasuk kapten pasukan Ahmad Syukri Tuan dan Ahmad Faiz Bujang yang menerima kad kuning ketika aksi separuh akhir. Bukan itu sahaja, pasukan mewakili negeri Bumi Kenyalang itu juga akan turun beraksi tanpa kelibat jurulatih Syarizan Sahari yang mengerjakan umrah. InsyaAllah tanpa jurulatih dan juga penolong jurulatih yang pergi menunaikan umrah pada 24 bulan lepas. InsyaAllah semua amanat dan etika yang disampaikan kepada saya selaku pengurus dan juga merakam ketua jurulatih akan sampaikan kepada pemain-pemain. Dan kita yang sedia maklum, kita sebagai pasukan bukan pilihan. InsyaAllah kita akan menerjemahkan rancangan taktikal dengan sebaik-baik mungkin lah. Untuk perlawanan malam esok, kita follow percaturan dari jurulatih. InsyaAllah kalau dapat skor awal, kita boleh berjaya. Di kem Padang Besar, kesemua kesebelasan utama boleh beraksi pada perlawanan akhir esok. Tidak pandang rendah kemampuan Kuching, Kapten pasukan Khairul Zubaidi Kasa mahu rakan-rakan pamer persembahan terbaik sekaligus muncul juara edisi sulung LBR. Ada over confidence, semua mungkin akan pandang pasukan Kuching ni satu cabaran buat kami. InsyaAllah semua pasukan saya semua dah ready lah, semua dah semangat semua nak menjulang piala ni kan. Sebab julung-julung kali ya
Ulang kali piala ni dibuat kan. Sementara itu, Timbalan Pengerusi LBR Datuk Seri Adnan Wan Mamat melihat penganjuran edisi pertama tahun ini sebagai berjaya walaupun mengalami masalah di awal kejohanan. Kita dah sampai ke peringkat penghujung pertandingan Liga Rakyat negara kali ini, dan prestasinya saya boleh gambarkanlah bahawanya amat baik. Ini telah dibuktikan oleh pihak FAM sendiri yang mengatakan bahawa pencapaian julung-julung kali LBR ini telah mencapai tahap sampai 70%. Perlawanan akhir LBR di antara Kuching dengan Padang Besar akan berlangsung jam 8 malam esok di Stadium Selayang. Juara edisi sulung bakal membawa pulang hadiah wang tunai berjumlah RM100,000. Persatuan Bola Sepak Melaka United ataupun MUSA bakal menerima tajaan berjumlah RM1 juta dari syarikat makanan segera Mami Double Decker Malaysia Berhad. Presiden MUSA Datuk Seri Idris Harun berkata melalui tajaan itu akan menjadi pencetus semangat kepada pasukan Melaka United untuk berusaha lebih kuat lagi bagi meraih kejayaan. Dan ini berita sukan yang terbaiklah bagi pemain-pemain bola dan seluruh rakyat negeri Melaka di dalam kempen Piala Malaysia yang bakal menjelang selepas Ramadan nanti. Beliau yang juga Ketua Menteri Melaka ditemui pemberita di Air Keroh. Jelasnya tajaan itu juga dilihat mampu membantu mengukuhkan struktur pasukan kendalian Marzan Manaris untuk sama-sama menaikkan lagi Melaka United sekaligus mengembalikan zaman kegemilangannya. Kejohanan golf terbuka amatur MPI Generali Saujana 2016. Selepas kecewa pada kejohanan terbuka amatur Malaysia Ahad lalu, pemain muda Thailand Wichayanon Chontirun Rungren menebus kekecewaannya untuk meraih kejuaraan sulung di Malaysia. Wichayanon mengatasi pemain Taiwan Wei Shun Wang menerusi penentuan lubang playoff. Hari terakhir kejohanan berlangsung cukup menebarkan di lapangan Bunga Raya Club Golf Saujana melibatkan pendahulu hari ketiga Wei Shun Wang dengan pemain Thailand Wichayanon Chontirun Rungren. Kelebihan 2 pukulan sebelum bermulanya pusingan terakhir nyata belum mencukupi buat Wang apabila Wichayanon bangkit mengejar dengan aksi terbaik dengan menyamai pukulan pemain Taiwan itu menjelang lubang 11. Selepas itu, 2 birdie berturut-turut pada lubang 15 dan 16 meletakkan Wichayanon di depan. Namun birdie dari jarak 25 kaki dicipta Wang memastikan kedua-dua pemain terikat dengan catatan 207 pukulan 9 di bawah par keseluruhan. Di penentuan lubang playoff, Wichayanon tenang melengkapkan par, sementara Wang kurang bernasib baik apabila bolanya terjatuh ke dalam air sekaligus memberikan kejuaraan kepada pemain Thailand itu. Hadiah kepada pemenang disampaikan Azlan Muhammad selaku pengerusi MPI Generali Berhad di Kelab Golf Saujana petang semalam. Jaga Pemanah Universiti Sains Malaysia Fatin Nur Fatih Ahmad Saleh mencipta sejarah tersendiri apabila dinobat sebagai olahragawati Majlis Sukan Universiti Malaysia Masum 2015. Fatin mengetepikan jago terjun negara dari Universiti Malaya UM, Pandalela Renong dan 3 pecabar sekaligus menggondol wang tunai RM3,000, piala pusingan, trofi dan sijil penghargaan. Fatin, 25 tahun, pernah menghadiahkan 3 pingat emas buat negara pada Sukan C di Singapura, merangkul gelaran tersebut pada Majlis Anugerah Sukan Masum 2015 di Dewan Muazzam Shah Universiti Utara Malaysia Sintok Kedah. Anugerah disampaikan Esko Kerajaan Negeri Kedah Datuk Nur Sabrina Muhammad Nur mewakili Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Bashar Mat Hanifah. Fatin, anak kelahiran Sabah, tidak menyangka akan menang kerana sebelum ini pernah dicalonkan sebagai finalis. Sebenarnya kejayaan hari ini saya telah ini merupakan penantian selama 6 tahun. Okay, sejak 2009. So saya dah beberapa kali dicalonkan namun tidak dapat untuk menjadi olahragawati. Tapi pada tahun ini untuk pencapaian tahun lepas, alhamdulillah saya dapat olahragawati lah untuk Masum. So memang tak sangka pun ada sebab saya bersaing dengan Pandalela. So semalam saya tewas dengan dia untuk Anugerah Sukan Negara.
Dan hari ini mungkin rezeki saya lah untuk masuk. Fatin mengharumkan nama negara apabila memenangi emas pada kejohanan memanah Piala Dunia Shanghai, China serta gangsa kejohanan memanah Asia ke-19 di Bangkok, Thailand. Bagi olahragawan pula milik Muhammad Hakimi Ismail, 25 tahun dari Universiti Putra Malaysia UPM mengenepikan 4 pencabar lain. So performance so far dari segi latihan semua berjalan lancar and performance pun rasa lebih baik daripada sebelumnya lah. So saya rasa confident lah. Ada beberapa kejohanan lagi sebelum tarikh tutup untuk kelayakan ke Olimpik. Saya rasa saya berada dalam keadaan yang baik lah sekarang. So tarikh tutup dia bila? Apa kejohanan yang selepas ni? Tarikh tutup 11 Julai. So saya akan ke Kazakhstan. Di sana ada 2 kejohanan, and then di Kyrgyzstan ada 1 kejohanan. Anugerah Sukan Maksum turut menyaksikan beberapa kategori lain, antaranya Bintang Harapan Lelaki dimenangi atlet menembak UPM Muhammad Lutfi Osman dan Bintang Harapan Wanita dimenangi Radin Nur Najwa Arifah Radin Zulfikar, atlet tampin bowling juga dari UPM. Buat julung kalinya, kejohanan berpasukan program squash IPT 1 Malaysia bakal berlangsung hujung minggu ini. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Rakyat 1 Malaysia, Ung Su Ling, sebanyak 14 universiti telah mengesahkan penyertaan. Mendapat sokongan padu daripada Persatuan Raket Squash Malaysia SRAM dari segi penganjuran, Suling menjelaskan seramai 119 orang pelajar yang mewakili IPT dan Politeknik masing-masing bakal berentak bagi merebut trofi. Inilah merupakan kejohanan berpasukan squash IPT 1 Malaysia yang pertama sekali diadakan di Arena Nicole David di Kuala Lumpur. Dan kami telah mendapatkan penyertaan daripada 14 buah universiti dari seluruh Malaysia dan ada 27 pasukan yang mengambil bahagian untuk memenangi trofi pertandingan yang baru diadakan. Bertempat di Pusat Squash Nasional Bukit Jalil, kejohanan berlangsung dari 26 hingga 29 Mei ini. Suling ditemui di Bukit Jalil selepas sidang media kejohanan. Untuk rekod di bawah program ini hanya mempunyai kejohanan sirkuit individu sejak tahun 2014. Baik, sekian sahaja laporan sukan untuk malam ini. Kita ikuti laporan cuaca esok. Tempoh perkhidmatan Senator Datuk Seri Abdul Wahid Omar sebagai Ahli Dewan Negara dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri akan tamat pada 4 Jun ini. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dalam satu kenyataan berkata adalah menjadi hasrat Abdul Wahid untuk hanya berkhidmat bagi satu penggal ketika beliau menerima pelantikan ini pada 2013. Tempoh perkhidmatan Senator Datuk Seri Abdul Wahid Omar sebagai Ahli Dewan Negara dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri akan tamat pada 4 Jun ini. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dalam satu kenyataan berkata adalah menjadi hasrat Datuk Seri Abdul Wahid untuk hanya berkhidmat bagi satu penggal ketika beliau menerima pelantikan ini pada 2013. Jelas Datuk Seri Najib, keputusan itu telah dimaklumkan kepada Kabinet hari ini dan mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Datuk Seri Abdul Wahid atas perkhidmatan beliau. Datuk Seri Abdul Wahid dilantik sebagai Ahli Dewan Negara bagi penggal pertama pada 5 Jun 2013 dan seterusnya sebagai Menteri di Jabatan Perdana Menteri yang bertanggungjawab kepada Unit Perancang Ekonomi. Segmen Jom Jalan-Jalan kali ini ke negeri di bawah Bayu. Selain terkenal dengan keindahan pulau-pulaunya, negeri ini juga mempunyai pelbagai kaum. Zara Fahmi akan membawa anda ke sebuah galeri yang menempatkan pelbagai pakaian dari suku kaum di negeri Sabah. Saksikan.
malam, jom jalan-jalan menaruh ke destinasi menarik Malaysia. Saya berada di cantik Borneo Gallery. Saya nak tengok pameran kebudayaan yang ada di sini, antaranya seperti pakaian kebudayaan, makanan kebudayaan, muzik kebudayaan, senjata kebudayaan dan macam-macam lagi. Dari kalangan kaum di kawasan Borneo, sub-etnik ataupun etnik utama yang ada di sini, 55 koleksi yang ada. Kita masuk dalam dulu, kita tengok apa yang ada. Jom! Kita bersiaran dari negeri di bawah bayu Sabah pada kali ini. Cantik Borneo Gallery menyimpan khazanah tradisional masyarakat negeri Sabah. Seperti pakaian tradisional etnik dan sub-etnik, antaranya Kadazan, Dusun, Bajau dan Iranun. Kalau anda mahu tahu, sekurang-kurangnya ada 55 jenis etnik dan sub-etnik dalam negeri ini. Ia menjadikan negeri di bawah bayu ini kaya dengan tradisi. Sangat menarik, setiap pakaian digayakan oleh anak-anak patung yang kecil dan comel ini dengan pakaian tradisional masing-masing. Okay, try Selain itu, terdapat juga replika kecil rumah tradisional, senjata yang diguna masyarakat berkenaan suatu ketika dahulu, aksesori tradisional dan juga muzik. Cantik Borneo Gallery dibuka sejak tahun 2014 dan sambutannya amat menggalakkan, khususnya dari pelancong asing. Tidak lupa juga permainan tradisional turut ada di sini. Selain dari benda yang saya sebutkan tadi, tarian tradisional turut dipersembahkan. Jadi sempat jugalah saya menuntut ilmu tarian ini. Inilah dia antara aktiviti yang dapat saya lakukan di cantik Borneo Gallery. Kita dapat belajar main muzik, dapat belajar menari, dan yang paling menarik, kita dapat melihat beberapa tradisi yang dipamerkan di dalam galeri ini. Apapun, anda kena datang sendiri di cantik Borneo Gallery untuk merasai sendiri perasaan saya ini. Jom jalan-jalan menuju ke destinasi menarik Malaysia. Baiklah, Nasional 8 27 Mei berakhir di sini. Pesta cahaya dan muzik terbesar di dunia yang berlangsung di Sydney menutup paparan berita. Dengan itu saksikan. Assalamualaikum. Dan salam sejahtera.